Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Ustaz dan juga kawan-kawan sekalian. Kami dari kumpulan 5 yang terdiri daripada saya, Muhammad Amiruddin bin Kasim, Amy binti Zulkifli Jasmin dan juga Muhammad Alif Luqman bin Zalim Hisham pada hari ini akan membentangkan berkenaan institusi pendidikan sebagai langkah awal memupuk perpaduan kaum. Jadi kita mula dengan pengenalan. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, pendidikan membawa maksud proses pengajaran dan juga pembelajaran yang bermula daripada sekolah sehinggalah ke zaman universiti. Perpaduan membawa maksud penyatuan yang dipamerkan oleh sesebuah kumpulan masyarakat, manakala pendidikan untuk memupuk perpaduan adalah mengenai proses pengajaran dan juga pembelajaran yang dijadikan sebagai medium yang perlu diterapkan dalam diri seseorang untuk menyatupadukan kaum dan etnik masyarakat majmuk di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pendidikan bukan sahaja penting untuk menyediakan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan, tetapi pendidikan menjadi teras utama dalam menyatupadukan rakyat Malaysia. Dewasa ini kita sedar dan dapat lihat sendiri bagaimana semangat perkauman ni dalam masyarakat negara kita kian merebak dan semakin tebal dalam memperjuangkan hak kaum masing-masing. Dalam konteks pendidikan misalnya, selain pada sekolah kebangsaan, kita dapat lihat ada sekolah vernacular yang menggunakan bahasa pengantar Cina dan Tamil. Jadi usaha membentuk kesatuan dalam kalangan penduduk daripada peringkat awal sudah pun ada sedikit kesukaran kerana orang muda diasingkan daripada bergaul dan berasimilisasi bersama mereka. Kita lihat contoh di negara Thailand dan Indonesia. Orang Melayu Thailand sudah selesa berbahasa Siam. Begitu juga dengan masyarakat Tionghoa di Indonesia yang selesa berbahasa Indonesia. Ini semuanya hasil sekolah satu aliran sahaja di negara mereka. Jadi dalam pembentangan ini kita akan melihat sendiri bagaimana peranan pendidikan akan dapat dijadikan medium untuk menyatupadukan kaum dan etnik di Malaysia. Menerusi sebuah artikel yang ditulis sendiri oleh Dr. Muhammad Ridwanti Abdullah yang merupakan pensyarah kanan Pusat Pengajian Umum dan Bahasa Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM ada menyatakan bahawa pengkaji bersetuju dan meletakkan sistem pendidikan ni di sekolah yang paling dominan dalam sosialisasi politik. Kerana apa? Kerana di sekolah adanya guru dan juga rakan sebaya sebagai ejen yang mempengaruhi hubungan sosialisasi politik dalam kalangan pelajar. Jom saya bawa anda melihat sejarah yang dulu. Kita tengok sejarah yang terdahulu, bagaimana sistem pendidikan ni telah menyebabkan berlakunya perpecahan kaum Melayu, Cina dan juga India. Apabila masa tu, masyarakat Cina berjuang bermati-matian untuk mengekalkan bahasa ibunda mereka untuk menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Hasil desakan ini wujud pelbagai jenis laporan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan pada waktu itu seperti laporan Razak, laporan Rahmat Talib yang mempertahankan hak bahasa Melayu untuk digunakan sebagai bahasa ibunda di sekolah. Dalam sebuah kajian kes, seorang pelajar Cina yang bernama Kathleen Chong yang ditemu bual berusia 24 tahun menceritakan pengalamannya sewaktu menjadi pelajar di Universiti Putra Malaysia UPM. Katanya, Malaysia sering mendabik dada sebagai negara contoh, negara berbilang bangsa yang aman. Tetapi setelah hampir separuh abad usia negara ini, kaum-kaum yang menjadi rakyatnya masih lagi hidup terasing antara satu sama lain. Sekolah berasingan, kawan berasingan dan kehidupan sosial pun berasingan. Katanya lagi ramai yang kesal dengan jurang yang timbul antara kaum majoriti Melayu dan juga bangsa Cina serta India yang hidup bersama mereka di bumi Malaysia ini. Beliau sedih melihat sikap berpuak-puak setiap kaum di dalam kampus hanya bercampur dengan bangsa masing-masing sahaja. Komunikasi antara kaum adalah sangat terhad. Beliau sendiri akui bahawa dia hanya bercampur dengan kawannya yang berbangsa Cina sahaja ketika menghadiri kelas, membuat aktiviti dan juga waktu makan. Jelas daripada kajian kes ini, masalah perpaduan di negara kita yang seharusnya dipupuk di zaman belajar lagi baik sekolah rendah, sekolah menengah maupun universiti boleh dikatakan tidak berjaya. Sedangkan medium pendidikanlah merupakan teras utama yang paling penting dalam memberi pendedahan kepada anak-anak muda mengenai pentingnya perpaduan dalam pelbagai kaum di Malaysia. Anda percaya saya ke tidak? Kita lihat keratan akhbar ini yang menunjukkan institusi pendidikan sebagai langkah awal untuk memupuk perpaduan kaum.
kita dapat lihat di sini pelbagai cadangan dan juga inisiatif yang telah dibincangkan oleh pihak kerajaan dalam memastikan perpaduan dapat dipupuk seawal usia kanak-kanak di sekolah lagi. Jadi sekarang ini kita lihat pula bagaimana peranan institusi pendidikan sebagai langkah awal untuk memupuk perpaduan kaum di Malaysia. Langkah-langkah pendidikan ke arah perpaduan. Institusi pendidikan sangat signifikan dalam pembentukan setiap individu. Dari peringkat tadika hingga universiti, ternyata golongan belia akan menghabiskan kebanyakan kehidupan mereka di institusi-institusi tersebut. Laporan Barnes 1951 menyarankan untuk pendidikan peringkat sekolah rendah dijadikan alat perpaduan dan penyatuan masyarakat. Oleh itu, sistem pendidikan perlu dirancang dengan teliti supaya dapat melahirkan masyarakat yang maju, aman dan bersatu. Beberapa aspek pendidikan yang akan dibincangkan adalah peranan kerajaan, sistem penyampaian dan hubungan masyarakat. Peranan kerajaan. Kerajaan telah menjalankan pelbagai usaha untuk memupuk semangat perpaduan di institusi-institusi pendidikan, terutamanya pada peringkat sekolah rendah dan menengah. Antara usaha yang dilancarkan ialah penyelarasan kurikulum pembelajaran dan memperkasa mata pelajaran bidang kemanusiaan. Definisi kurikulum adalah pengalaman dan ilmu yang diperolehi pelajar semasa melalui proses pengajian. Tujuannya untuk membina pelajar dari segi perkembangan akal, jasmani dan rohani serta meningkatkan nilai moral diri di samping mendapat ilmu pengetahuan. Strategi memupuk perpaduan di institusi pendidikan boleh dilaksanakan melalui kegiatan kurikulum. Dalam konteks negara Malaysia, kurikulum berperanan untuk melahirkan rakyat yang cemerlang yang akan mendukung cita-cita negara dalam mewujudkan perpaduan yang berpadukan rukun negara. Penyelarasan kurikulum pembelajaran. Halangan utama perpaduan masyarakat yang berbilang etnik adalah faktor bahasa. Kandungan pembelajaran didapati berbeza antara sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Isu ini juga melibatkan beberapa institusi pengajian tinggi. Pengajian mereka yang berteraskan bahasa ibunda masing-masing mengahadkan interaksi antara kaum dan akan menyebabkan jurang perkauman makin membesar. Pada tahun 1956, kerajaan telah menubuhkan Laporan Razak iaitu jawatan kuasa untuk kajian dasar pendidikan kebangsaan. Ini merupakan usaha pertama kerajaan untuk menyatu padukan masyarakat dan menyemaikan kepribadian dan nilai-nilai murni sebagai rakyat Malaysia. Petikan dari Perenggan 12 Laporan Razak. Tujuan dasar pelajaran ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar. Walaupun perkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta-merta, hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur. Kerajaan perlu memainkan peranan dalam menyelaraskan sistem pembelajaran di semua jenis sekolah dengan kompromi mewajibkan mata pelajaran bahasa Cina dan Tamil dan menetapkan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara utama. Sistem persekolahan yang seragam menggabungkan elemen kebudayaan dan adat resam yang berlainan juga perlu ditubuhkan. Pendedahan awal kepada kepelbagaian bahasa dan budaya di institusi pendidikan akan memupuk sifat keterbukaan dan menghapuskan prejudis antara kaum. Memperkasa mata pelajaran bidang kemanusiaan. Bagi memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pelajar, beberapa mata pelajaran bidang kemanusiaan dan sosial harus diperkasakan, terutamanya sejarah, serta subjek lain seperti pendidikan sivik dan moral, geografi dan sebagainya. Punca utama isu sosial Malaysia adalah daripada sifat perkauman di antara masyarakat yang berbilang etnik. Hal ini telah menyebabkan segregasi masyarakat mengikut etnik yang sama, menjejaskan hubungan bersama golongan etnik berbeza dan mewujudkan keadaan yang tidak aman. Pandangan politik, pendidikan dan cara hidup masyarakat Malaysia masih berteraskan identiti etnik sendiri. Antara peristiwa persekitaran kaum yang terkenal ialah peristiwa 13 Mei 1969 dan rusuhan Kampung Medan 2001.
Pendidikan sejarah berperanan sebagai peringatan untuk memperkukuh semangat cinta akan tanah air dan jati diri sebagai warga negara Malaysia dan sedunia. Pemahaman dan penghayatan punca dan akibat peristiwa-peristiwa bersejarah dapat memberi kesedaran dan mendorong semangat kekitaan sebagai bangsa Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Sistem penyampaian. Sistem penyampaian merupakan alat yang sangat penting sebagai pemberi maklumat yang tepat dan berinformasi. Lebih-lebih lagi pada zaman teknologi kini di mana tiada had untuk akses sebarang maklumat. Walau bagaimanapun, terdapat banyak sumber maklumat mencurigakan yang melaporkan berita-berita yang tidak benar. Hal ini boleh mempengaruhi pandangan dan pengetahuan individu secara negatif. Cara penyampaian sesuatu perkara adalah penggerak utama untuk membentuk atau mengubah pandangan masyarakat. Dari aspek pendidikan, sistem penyampaian berperanan membantu menyebarkan dasar-dasar kerajaan yang rasmi dan meyakinkan masyarakat bahawa dasar-dasar tersebut dilaksanakan demi mencapai perpaduan. Sistem penyampaian yang berkesan boleh dilakukan melalui menggunakan semua bentuk media seperti cetakan akhbar, media sosial, tayangan televisyen dan sebagainya supaya dapat menarik perhatian orang ramai. Mewujudkan pusat sehenti sebagai tempat rujukan semasa, khususnya di kawasan luar bandar yang mungkin hanya mendapat maklumat yang terhad. Menggunakan kenderaan bergerak seperti van dan bas untuk memaparkan perancangan pendidikan yang telah diiktiraf. Menjadikan institusi pendidikan sebagai pusat sumber informasi tentang dasar-dasar dan program yang dijalankan oleh kerajaan. Hubungan masyarakat. Sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai golongan etnik, isu dan konflik jelas tidak dapat dielakkan. Perbezaan antara kaum, agama dan budaya juga sukar untuk diketepikan 100%. Pemikiran terbuka dan progresif perlu dididik dari kecil. Oleh itu, setiap individu mempunyai tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk menyokong dan mempraktikkan usaha-usaha yang dijalankan kerajaan dari segi pendidikan bagi mencapai matlamat perpaduan negara. Sejak berkembangnya institusi pendidikan dari zaman Rasulullah sehinggalah ke zaman sekarang, banyak terbinanya tempat untuk menimba ilmu sama ada berbentuk formal atau tidak formal. Contohnya seperti sekolah, madrasah, tadika, institusi pendidikan tinggi, masjid, surau dan termasuklah juga beberapa jenis perpustakaan yang disenaraikan sebagai salah satu sumber untuk menimba ilmu. Pendidikan pada zaman Nabi Muhammad adalah bersumberkan wahyu dan juga menjadi tunggak kepada berkembangnya pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada zaman Nabi juga berasaskan Al-Quran dan hadis yang mampu melahirkan insan yang seimbang dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh yang demikian, penubuhan institusi pendidikan amatlah penting untuk menimba ilmu. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai kaedah yang boleh diperolehi untuk memperbaiki atau penambahbaikan dalam sesebuah institusi pendidikan. Antaranya ialah memperkukuhkan agensi kepimpinan pendidikan tinggi, mengembalikan ekosistem dan budaya tulen berasaskan kecermelangan, menggunakan data empirikal sebelum membangunkan sesuatu dasar atau polisi. Sebagai kesimpulannya, kebanyakan kajian telah mengesahkan bahawa pengurusan kualiti dan faktor yang bertanggungjawab dalam penambahbaikan akan menjadi lebih baik sekiranya setiap individu menitik beratkan tentang pentingnya institusi pendidikan dalam menjamin masyarakat berintelektual.